tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan dakwaan daripada PAS. Kononnya ada perbincangan kerjasama bersama UMNO ataupun BN untuk menghadapi PRU 16. Namun perkara ini dinafikan oleh Ashraf Wajdi Dusuki. Namun kita menantikan pengakuan sebenar daripada ketua, iaitu Presiden UMNO sendiri dan juga pengerusi Barisan Nasional selaku Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Apa sebenarnya cerita yang sahih? Nah, ini pengakuan daripada Zahid Hamidi sendiri yang pasti mengejutkan semua kepimpinan politik, terutamanya PAS. Kalau Zahid kata ataupun nafikan ada perbincangan, adakah PAS sebenarnya menipu? Itu menjadi persoalannya. Menurut Zahid Hamidi, satu perkongsian daripada Malaysia Kini bertarikh 23 Julai, tiada rundingan PAS dan UMNO. Inilah jawapan Zahid Hamidi yang dinantikan ramai. Jadi nak cakap UMNO dan PAS akan bekerja sama, sedangkan Zahid sebelum ini telah membuat kenyataan. Selagi PAS dikemudi oleh presidennya, Tan Sri Abdul Hadi Awang, UMNO tidak akan mengadakan kerjasama ataupun rundingan bersama PAS. Jadi saudara-saudara, menurut kenyataan Zahid, tiada rundingan PAS dan UMNO. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menegaskan tiada pertemuan maupun perbincangan antara parti itu dengan PAS bagi membentuk kerjasama dalam pilihan raya. Malah Ahmad Zahid berkata, dia secara peribadi tidak bertemu dengan mana-mana pemimpin parti musuh tradisi mereka itu. Mereka, PAS, tidak berjumpa dengan saya, katanya kepada pemberita di Shah Alam. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari berkata, wujud perbincangan antara parti itu dan UMNO bagi membincangkan kerjasama dalam PRU akan datang. Dakwanya, beberapa siri pertemuan tidak rasmi diadakan membabitkan pemimpin utama kedua-dua parti yang antara lain bagi menyatukan kembali undi Melayu. Fadli mendakwa pemimpin utama UMNO itu meluahkan rasa serba salah bekerja sama dalam kerajaan yang didakwa merugikan. Jadi persoalannya, siapakah pemimpin utama itu yang sudah berjumpa dengan UMNO, kalaulah ada? Dan dalam pertemuan itu mereka mengharapkan agar kerjasama bersama dengan PAS dapat bersatu kembali. Cuma mereka tidak berani, ingin melawan apa yang diputuskan Presiden UMNO, katanya. Bagaimanapun, Zahid yang juga Timbalan Perdana Menteri berkata, jikapun ada pertemuan, ia bukan secara rasmi. Jika ada pun, mungkin itu pendekatan yang dibuat secara pribadi, bukan rasmi. Pada 8 Julai, Zahid menyatakan pendiriannya untuk tidak bekerja sama semula dengan PAS selagi Abdi Hadi Awang menjadi presiden. Katanya, dia berpendirian demikian susulan kerjasama sebelum ini dalam Muafakat Nasional dikhianati oleh PAS. Saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Ini satu lagi isu hangat, satu lagi pendedahan baru yang pasti mengejutkan semua pihak, terutamanya kepimpinan politik yang cuba jatuhkan Anwar Ibrahim, cuba untuk menyerang Anwar Ibrahim. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan himpunan yang memprotes kerajaan, bahkan sehingga banyak serangan yang diterima oleh PMX. Namun saudara-saudara, apa yang akan berlaku kepada pelaku-pelaku ini yang cuba untuk menjatuhkan kerajaan, yang cuba untuk menyerang Anwar Ibrahim? Saudara-saudara, melalui satu perkongsian terkini daripada Malaysia Kini pada 22 Julai, Polis Siasat, ucapan peguam dakwa Anwar scammer. Nah, Anda lihat apa nasib kepada individu ini.
Polis hari ini menyiasat seorang peguam di bawah Akta Hasutan 1948 berhubung ucapannya pada Perhimpunan Anti Kerajaan yang menggelar Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai skema kerana gagal mengotakkan janji. Penganjur Himpunan Rakyat Lawan Anwar, Muhammad Rafiq Rashid Ali berkata, dia dipanggil untuk memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah Kangar susulan laporan yang dibuat di Perlis oleh pertubuhan bukan kerajaan, NGO yang tidak dinamakan. Tajuk ucapan skema Anwar skema ini rupa-rupanya telah pun mendapat perhatian daripada beberapa NGO. Salah satu NGO di Perlis telah buat laporan polis terhadap saya dan siasatan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 bersama Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia dan juga Seksyen 505 B Kanun Keseksaan, katanya dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis di Bukit Aman, Kuala Lumpur. Pada 29 Jun lalu, kira-kira 400 peserta berhimpun di Putrajaya bagi menyuarakan rasa tidak puas hati mereka terhadap kerajaan pimpinan Anwar. Rafiq yang turut berucap dalam perhimpunan itu menyebut mengenai 6 penipuan utama, termasuk penggunaan berterusan undang-undang lapuk seperti Akta Hasutan terhadap pengkritik kerajaan, sedangkan PH pada suatu ketika dahulu berjanji memasukkan undang-undang drakonian itu. Rafiq turut mempersoalkan janji kerajaan menentang rasuah, bermula dengan sokongan terhadap Presiden UMNO Ahmad Zahid selepas 47 pertuduhan rasuah terhadapnya digugurkan. Dalam perkembangan terkini, Rafiq dalam ucapannya mengulangi gesaan agar kerajaan bertindak selari dengan sokongan terhadap perjuangan rakyat Palestin. Saudara-saudara, saya tak nak mengulas lanjut berkaitan dengan artikel ini, namun inilah berlaku kepada Muhammad Rafiq Ali, penganjur Himpunan Rakyat Lawan Anwar. Polis akhirnya menyiasat ucapan peguam yang mendakwa Anwar sebagai skema. Dan disebut juga di sini berkaitan dengan pertuduhan Zahid 47 pertuduhan rasuah terhadapnya digugurkan. Jadi adakah ini akan memberikan sedikit sebanyak impak yang buruk kepada kerajaan? Adakah Zahid berisiko untuk pengguguran 47 pertuduhan terhadapnya untuk ditarik balik? Adakah Anwar akan letak jawatan, ditumbangkan? Namun saudara-saudara, perkara itu tidak relevan. Berkaitan dengan Anwar ditumbangkan, itu tidak relevanlah untuk masa terdekat ini. Jadi tuan-tuan dan puan, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.